Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syah Bikers. Alright guys, untuk minggu lepas aku ada buat tutorial cara untuk korang stand motor korang, and then apakah stand-stand yang ada dalam pasaran kita. So, untuk episod kali ni aku nak review superbike aku sendiri, iaitu CBR 600 RR Super Sport. Okay, alright. Enjoy guys. Zas. Okay, baiklah. Aku tahu semua masih teruja lagi dengan apa yang berlaku pada hari ini di Olimpik Tokyo 2020, iaitu salah seorang daripada kita punya atlet berbasikal dalam acara Kirin, Datuk Azizul Hasni Awang, atau lebih dikenali sebagai The Pocket Rocketman. Okay, so tahniah kepada beliau yang telah berjaya mendapat tempat kedua sekaligus mendapat pingat perak untuk negara Malaysia. Okey, tak lupa juga kepada atlet berbasikal kita Muhammad Syafri Daus yang walaupun terkandas pada suku akhir, tapi semangat juang beliau kita sangat hargai dan kagumlah. Okey, baik guys. Untuk minggu lepas aku ada review tentang kita punya stand-stand yang ada dalam kita punya market lah, ataupun yang aku tengah guna sekarang, iaitu yang dari jenis choke stand, dan yang di belakang itu adalah dari jenis paddock stand. Okey, pada hari ini aku nak review tentang aku punya bike lah, CBR 600 RR. Okey, motor yang aku gunakan ini adalah CBR dari model tahun 2009 hingga 2012. Okay, and then aku akan ceritakan satu persatu tentang apakah part ataupun modification yang telah aku buat dan aku tukarlah kepada yang model aftermarket ataupun yang lebih baik lah. Okay, so untuk motosikal aku ni, aku tak sentuh sangat untuk performance lah, melainkan aku dah buat untuk dia punya exhaust, and then dia punya penalaan ataupun tuning lah, sebab aku lebih menitik beratkan untuk pengawalan motor. Okay, baik, aku gunakan motor ni daripada tahun 2011. Okay, sehingga sekarang lah, which mean about 10 tahun sudah aku gunakan. Okay, so mungkin ada yang tertanya-tanya, Syah, tak nak upgrade ke kepada 1000cc? Okay, jawapan aku senang je. Aku memang jatuh cinta pandang pertama pada aku punya bike ini. Okay, jadi tak tahulah kalau mungkin setahun 2 tahun lagi aku akan upgrade, tapi motor ni sampai sekarang memang aku akan simpan lah. Okay, sebab banyak juga part-part yang aku telah hadiahkan untuk motosikal ni. Okay, baik, kita pergi satu persatu. Okay, sekarang aku akan tunjukkan pada korang apakah part yang aku telah tambah baik untuk pengawalan motosikal ini. Okay, so yang pertama, untuk bahagian brake hadapan, aku telah tukar dia punya rotor disc dan caliper. Okay, so kalau caliper asal untuk CBR ni, okay, dia adalah daripada jenama Tokiko, and then dia punya rotor disc ni daripada jenama aku pun tak tahu jenama apa. Okay, so kedua-duanya aku telah upgrade kepada brand Brembo. Okay,
salah satu jenama yang terkemuka dalam pasaran dunia. Okey. So, untuk disc rotor ni aku menggunakan daripada model full floating disc. Okey, full floating disc T-drive daripada Brembo. Okey. So, macam mana kita nak tahu floating disc tu dia adalah jenis daripada full floating? Okey, kita boleh tengok. Okey, boleh close up sikit. Okey, so bila kita goyangkan dia, dia memang akan ada bunyi lah. Okey, di sebelah sini pun sama. Okey, so tujuan full floating disc ni, dia untuk memisahkan bahagian utama disc ni dengan piring dia. Okey, supaya heat dissipation dia ataupun pembuangan haba dia tu adalah lebih cekap. Okey, sebab dia terbahagi pada 2 pieces. Okey, so dari segi pengawalan dia pula, apabila kita menggunakan rotor disc jenis ni, waktu kita berada di selekoh, kita masih boleh menggunakan brake hadapan lah, okay, secara tap. So dia tak akan menjejaskan kita punya pengawalan apabila kita berada dalam track. Okay, untuk kaliper pula, aku menggunakan kaliper daripada jenis Brembo. Okay, tapi daripada type apa aku pun tak pasti, sebab yang ni aku dah lama dah tukar. Okay, so itu untuk brake di hadapan. Kalau kita tengok untuk brake di belakang pula, aku masih mengekalkan kaliper dan rotor disc yang asal lah. Sebabnya kita kalau dekat track, kita jarang menggunakan orang kata brake belakang lah, kita banyak guna yang di depan. Okay, so yang brake di hadapan memainkan peranan yang sangat penting untuk pengawalan. Okay, so seterusnya kita pergi kepada master pump. Okay, master pump aku gunakan daripada model Gale Speed. Okay, ini adalah salah satu model aftermarket yang berada di pasaran. Okay, and then kita ada juga kita punya tangki minyak brake kita lah, daripada model Brembo. Tapi yang ni cat ayam je. Okay, so sebab dia bukan melibatkan salah satu part yang sensitif, so beranilah aku gunakan cat ayam punya brand. Okay, lagi apa lagi? Okay, untuk footrest aku dah tukar kepada footrest jenis racing lah. So kedudukan kaki tu agak tinggi sedikit lah. So untuk memudahkan kita meletakkan kaki pada posisi yang lebih selesa semasa memasuki selekoh. Okay, okay, untuk tayar pula, okay, aku gunakan daripada jenama Super Corsa. Okay, Super Corsa SC2 Diablo Super Corsa. So tayar ni adalah jenis tayar racing lah. Okay, tayar racing soft compound. Okay, boleh tengok tayar ni dia ada macam melepuh lah dekat tepi ni. So dia amat baik semasa kita memasuki selekoh. Okay, alright. So depan dan belakang aku menggunakan tayar Diablo Super Corsa SC2. Okay, so untuk clutch lever aku masih mengekalkan ciri asal lah. So ori daripada motor keluar hilang. Okay, untuk protection motor aku ada pakai juga okay, apa ni orang panggil fork cover. Bodoh So, amat itu in case forks kalau leader. motor terjatuh ataupun terbalik, so dia tak akan efek kepada mana-mana bahagian di tayar hadapan lah. Okay, and then aku juga
pakai slider So ini kita panggil dia slider. So tujuan slider ni untuk memberi kesan yang minimum lah jika sekiranya motor terjatuh ataupun terbalik. Okey. Dekat belakang pun ada juga dia punya protector dia. Okey. So itu untuk protection Okey, untuk performance tak banyak yang aku buat. Aku just upgrade aku punya sistem exhaust lah. So sistem exhaust aku menggunakan konfigurasi 421. Okey. So full system daripada header ataupun depan ni sehingga ke belakang lah. So aku menggunakan dari model stainless steel. Okey, macam yang korang tengok ni, macam ada kain-kain ni kan. Okey. So ni kita panggil dia sebagai wrapping exhaust lah. Okey, aku buat daripada belakang sehingga ke hadapan di bahagian header. Okey. So tujuan aku buat wrapping exhaust ni adalah untuk heat protection lah. So mostly kalau korang biasa tengok kan, kalau kereta turbo dia ada pakai ni lah, exhaust wrap ni lah. So tujuan dia untuk simpan suhu panas di dalam exhaust lah, supaya tidak terbebas ke luar. Tapi untuk tujuan utama aku adalah untuk menjaga bahagian body ni lah. Okey. Supaya tidak cair lah. So dia takkan terlalu panas lah. Okey, tapi kekurangan dia, enjin korang akan lambat sejuk sikit lah. So tapi tak ada masalah. Dari segi dia punya kepanasan haba tu, dia takkan efek kepada korang punya enjin lah. So boleh pakai je. Aku dah pakai exhaust wrap ni, aku ingat dalam sudah 6 bulan lah. Okey. Lagi apa lagi? So yang dia punya livery ni ataupun body kit ni bukan body kit asal lah. So aku memilih untuk menggunakan livery HRC, daripada HRC. Okey. So untuk yang famous ada dekat market sekarang ni, biasa kalau korang tengok kan, Repsol lah. So yang terbaru yang kalau korang tengok ni HRC. Okey. So untuk muffler aku pakai daripada brand Yoshimura RS5. Okey. Yang ni pun dah lama juga aku pakai. Aku ingat dalam 6 ke 7 tahun. Okey. So aku tak pernah tukar dah lah muffler ni. Daripada muffler asal dia, so aku terus tukar pada muffler Yoshimura. Okay. Yoshimura RS5. So dia punya muffler ni memang carbon lah. So original carbon. Ada orang tanya aku pakai lama-lama, Syah, kau pakai Yoshimura punya muffler ni kau tak merekah ke? So macam korang tengok lah, ada tak rekahan dia? So tak ada. So untuk korang pakai muffler yang kalau yang di belakangnya ni daripada jenis carbon, ada cara lah untuk penjagaan dia. Ada cara dia supaya mengekalkan dia punya apa tu, pengilatan dia. Pengilatan pun boleh lah. So inilah rahsia dia.
Okey. So inilah rahsia pengilatan dia atau kita nak menjaga kelembapan karbon dia tu. Okey, WD-40. Okey. So cara dia mudah saja. Korang just sembur dekat kain. Okey, ataupun korang nak sembur direct dekat muffler ni pun boleh. Tapi jangan pastikan jangan panas lah exhaust Pastikan exhaust korang dah sejuk apa semua, then baru korang sembur, and then korang lap-lapkan dia. Okey, ratakan sekeliling. And then should be no problem. Korang boleh pakai 6-7 tahun. So benda pun nak pakai lama kan. So daripada nilai estetika dia, so nampak macam baru lagi. Okay. So lain tak ada aku nak sentuh sebab performance pun Honda ni macam kita tahu dia dah cukup reliable lah. Kalau korang sentuh sana sini aku tak showkan lah sebab takut menjejaskan dia punya reliability dia. Okay. So berbalik pada persoalan tadi, Syah tak nak upgrade ke kepada 1000cc? Bagi aku peminat pemotoran 1000cc ataupun 600cc doesn't matter. You ada minat, you boleh pakai apa-apa saja motor daripada jenis apa pun. Okay, Yamaha ke Honda ke, jangan kita kata kita pakai 1000cc okey aku dah jadi king. Tidak, salah. Kita kena buang mentaliti tu sebab bila kita pakai motor ni, kita nak berkawan dengan semua orang, semua bangsa, tak kira apa pangkat sekalipun ataupun apa kedudukan sekalipun. Okey, so bagi aku sudah memadai aku pakai CBR 600cc sekadar untuk layan track sekali-sekala ataupun untuk street riding, untuk buat review. Bagi aku just nice, terpulang pada poket masing-masing. Ada orang kata daripada aku ambil 600cc, aku tambah sikit duit, aku boleh dapat 1000cc. Terpulang, macam aku beritahu, terpulang atas minat masing-masing. Okey, tanya poket, tanya selera. Okey. Okey, apa yang aku suka tentang motor CBR 600cc ni? Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Bike ni dia dilengkapi dengan electronic steering damper. Okey. Dia tak seperti motor yang model yang lain lah. So dia punya electronic steering damper ni, atau lebih dikenali sebagai HESD, Honda Electronic Steering Damper ni, dia akan bertindak secara elektronik. Okey, mana kata bila korang pergi makin laju, okey, so handle dia ni akan jadi makin berat. Okey, in term of korang nak control, so tak ada masalah, dia variable ikut korang punya speed. At the lower speed ataupun kelajuan yang lebih rendah, so dia akan automatically adjust korang punya pengawalan tu ataupun handle korang ni supaya menjadi lebih ringan. Okey, yang ni adalah ciri utama yang paling aku suka yang ada pada bike ni lah. Okey, so yang lain aku tak ada nak komen. Semua sama je macam bike-bike yang lain. Okey, lagi satu ciri yang aku suka ada pada motor ni adalah exhaust dia. Kalau korang tengok, dia berada di bawah ekor So bawah ekor. So untuk bawah ekor ni, satu daripada segi nilai kosmetik dia agak menarik. Okey,
dia bukan macam motor yang biasa ada dekat pasaran. So untuk model aku ni, dia memang exhaust dia undertail lah. Okay. Okay, untuk pengetahuan korang, enjin CBR 600RR yang ada pada model aku ni, enjin dia telah digunakan dalam Moto2, dalam kategori Moto2, MotoGP kategori Moto2 daripada tahun 2010 kalau tak silap aku. Okey, tahun 2010 hingga 2019. Okey. Dalam erti kata lain, motor daripada teknologi Moto2 tersebut, enjin dia tu telah diletakkan seketul dalam bike ni. Okey. Cuma tuning dia tu lain-lain tuning lah, tapi dia punya enjin dia tu memang daripada Moto2. Okey. So itu adalah salah satu pertimbangan aku dalam aku stay pada CBR 600RR ni lah. Alright guys, satu lagi ciri motor ni yang tak ada pada motor yang lain. Even CBR 1000 pun tak ada So korang boleh tengok dekat meter, kat sini kita ada fuel gauge. So agak menyenangkan lah. Okay, satu lagi ciri tambahan tapi yang ni aftermarket. So aku ada tambah gear indicator. Maklumlah motor ada 6 gear, so payah nak ingat satu-satu gear ni kita berada pada kedudukan gear yang keberapa. So ini adalah satu kesemestian. Okay guys, jom kita test dulu bunyi dia macam mana pergi.